Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita sama-sama untuk kita ambil sedikit pengajian kitab kita yang telah sekian lama kita stop disebabkan masalah yang tak dapat dielak. InsyaAllah pagi ini kita ambil tajuk yang kitab kita, iaitu kitab Umdatul Ahkam, kitab hadis yang mana hadis-hadis ini diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan juga Muslim. Dan tajuknya pada pagi ini iaitu berkaitan dengan babu as-sadaq. Babu as-sadaq. Apa makna babu as-sadaq, Ustaz? Bab pada menyatakan hukum hakam berkaitan dengan mas kahwin. Mas kahwin. Kita masih lagi dalam perbahasan kitab nikah. Baik. Sidang menonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mas kahwin ni kalau kita kata dia adalah sebagai iwadun, maknanya sebagai gantian kepada kita kata pada akad nikah ataupun selepas akad nikah. Itu dipanggil iwadun alladhi fi nikah au ba'dahu. Au ba'dahu, sama ada pada ketika berlakunya pernikahan itu ataupun selepas pernikahan. Jadi kita kata mas kahwin ni diberi untuk limuqabah, sebagai sebagai gantian lah, untuk mengharuskan perkahwinan, itu az-ziwaj ba'daha. Dan banyaklah nama-nama di dalam bahasa Arab ni, mas kahwin ni banyak nama. Dalam ada yang dipanggil sadaqah, ada dipanggil sadaq, ada dipanggil mu'nah, macam-macam mahar pun sama. Jadi kita kata kita gunakan di sini di dalam kitab fiqh ni banyaklah istilah-istilah yang diguna pakai. Tapi dalam kitab kita, dalam kitab hadis kita gunakan babu as-sadaq, seperti mana yang tertulis dalam kitab syarah hadis ini. Itu syarah kitab ni, syarah Umdatul Ahkam, dia kata babu as-sadaq. Baik. Kemudian sidang penonton yang dirahmati Allah, kitab mas kahwin ini telah thabit. Dalilnya daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana dalam surah An-Nisa, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Dia kata perintah daripada Allah dalam ayat tu jelas, dalam surah An-Nisa ayat 4 tu, bagilah kamu pada perempuan-perempuan itu mahar-mahar mereka. Wa ghairiha minal ayati katsira, maknanya banyak lagi ayat-ayat yang lain. Adapun daripada sunnah, terdapat perbuatan Nabi SAW, dapat kita kata takrir ataupun keizinan Nabi SAW dan perintah daripada Nabi SAW. Nabi sebut dalam contohnya dalam hadis, iltamis walau khatiman min hadid, bakaikan berilah dia walaupun satu cincin yang diperbuat daripada besi sekalipun. Dan ijma' ulama, benda ni telah ijma' ulama di atas pensyariatan kita kata mas kahwin ini. Mereka mas kahwin ini kerana nas yang terlalu banyak, nas yang banyak, sangat banyak dalam menyatakan pengharusan ataupun kita mas kahwin ini, pengharusan mas kahwin. Wallahu a'lam. Dan seterusnya hadis banyak kita katakan bila bab mas kahwin ni, ada yang akan datang letak mas kahwin banyak, tinggi, ada. Boleh ke Ustaz? Untuk makluman, kita kata tidak ada
penghad ataupun penentuan had ataupun penentuan berapa jumlah mas kahwin tu tidak ditentukan oleh syarak. Bila tak ditentukan oleh syarak, maka para ulama mengatakan bahawa kita kata tidak ada had banyak dan tidak ada had untuk paling sedikit. Tidak ada. Walau bagaimana sekalipun, di sana terdapat yang hadis Nabi SAW yang menggalakkan seorang itu meletakkan maharnya rendah ataupun maharnya kita kata ataupun meringankan maharnya. Disebut dalam hadis Nabi SAW, a'zamun nisa barakah aisarahunna mu'nah. Orang yang hebat ataupun orang perempuan yang banyak keberkatannya, mendapat banyak keberkatannya ialah apabila dia mempermudahkan, mereka mempermudahkan urusan mahar itu. Mana mempermudahkan di sini ialah takhfif, meringankan, tidak terlalu tinggi dan kita kata tidak tinggilah maharnya. Cuma dalam masyarakat Melayu, mereka ada setengah-setengahnya suka mengikut trend, katakan. Macam contohnya kalau dia bernikah pada tarikh 11/11, dia letaknya maharnya RM1,111 11 sen, contohlah katakan. Jadi perkara-perkara itu hanya sekadar kita kata trend. Kalau dia mengiktikadkan sesuatu di situ, maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, perbuatan itu adalah perkara yang dianggap sebagai mungkar, kerana tidak ada keistimewaan ataupun kelebihan tertentu pada tarikh terkhusus yang diletakkan. Contohnya tadi macam saya kata tadi, dia berkahwin pada tarikh 11/11, kemudiannya tuan-tuan mati Allah, dia nak letak maharnya RM11,111, katakan 11 sen, maka perbuatan itu pada hukum asalnya harus. Tetapi kalau ada i'tiqad yang selain yang bercanggah dengan syarak, maka perbuatan itu jadi mungkar. Wallahu a'lam. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kemaslahatan umum maka tidak perlu meninggikan mahar. Meninggikan mahar. Dalam masyarakat Melayu kita ada dua. Kita ada mahar, kita ada satu lagi, ataupun yang pertama dipanggil mas kahwin, yang kedua lagi dipanggil hantaran. Apa beza hantaran dengan mas kahwin? Mas kahwin ni kita kata siapa pun tak boleh campur urusan mas kahwin. Maknanya duit mas kahwin tu hatta ibu bapa ataupun adik-beradik ke tak boleh. Maknanya duit itu adalah hak milik seorang isteri. Katakan. Maknanya kita kata tak boleh guna untuk apalah. Tetapi kalau hantaran itu yang kita kata serba satu lah, serba dua lah, serba tiga lah, ikutlah apa pun mana hantaran itu, maka ahli keluarga ataupun ibu bapa masih lagi berhak ataupun ibu bapa berhak untuk mengambil duit tersebut untuk diguna dalam majlis yang hendak dilaksanakan. Jadi di situ tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Beza ya hantaran dengan mas kahwin. Hantaran adalah satu perkara yang berkaitan dengan adat. Tetapi yang berkaitan dengan syariat ialah mas kahwin itu. Mas kahwin. Walaupun setiap negeri dah ada ketetapan mas kahwin, tapi bukanlah bermaksud kita tidak boleh melebihi ataupun kita tidak boleh mengurangi daripada had tersebut. Wallahu a'lam. Boleh katakan, tetapi bagaimanapun pemerintah dah tetapkan had minima itu, maka kita follow saja, itu lebih baik. Kemudian sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hikmahnya kita tidak meletakkan terlalu tinggi mas kahwin ini adalah kerana untuk kemaslahatan umum. Untuk kemaslahatan umum. Nanti kita kata kalau terlalu tingginya mas kahwin menyebabkan seorang wanita itu tidak berkahwin dan lelaki juga tidak berkahwin. Bila kedua-duanya tidak mampu untuk berkahwin disebabkan mas kahwinnya terlalu tinggi, maka kebarangkalian besar boleh berlakunya perkara yang fahsyak dan mungkar yang lebih dahsyat. Berlakunya hubungan yang tidak sepatutnya berlaku, yang bertentangan dengan syariat. Itu kita nak elakkan. Itu kita nak elakkan Allah daripada berlaku dalam masyarakat Islam ini. Wallahu a'lam.
Jadi ayuh kita lihat hadis yang pertama dalam bab sadaq, bab berkaitan dengan mas kahwin. Hadis pertama, an Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyah wa ja'ala 'itqaha sadaqaha. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membebaskan Safiyah dan dia telah menjadikan pembebasan itu sebagai mas kahwinnya. Sebagai mas kahwin. Pembebasannya tadi sebagai mas kahwin. Jadi di sini nanti Allah Subhanahu wa taala kita akan lihat dia punya syarahnya sebentar lagi. Kita lihat dulu secara umum maksud secara ijmal, secara keseluruhan. Safiyah binti Huyai dia kata zu'ama, dia merupakan kita kata salah seorang ketua lah Bani Nadir. Dan dia sebelum dia bernikah dengan Nabi Ummul Mukminin ini, sebelum dia bernikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan isteri kepada Kinanah binti Abil Haqiq. Kalau tak silap saya lah, katakan Kinanah binti Abi Haqiq. Tetapi Kinanah binti Abi Haqiq telah meninggal dunia, telah dibunuh, faqutila pada dalam peperangan Khaybar. Wallahu a'lam. Itu sedikit nyatakan berkaitan dengan Safiyah. Dan apabila berlakunya pembukaan Mekah ataupun apabila Nabi SAW telah membuka Khaybar itu, fasaran nisa wasibyan arqa lil muslimin. Ramai kita kata wanita dan juga kanak-kanak yang dijadikan sebagai hamba bagi orang Islam. Hamba disebabkan berlakunya tawanan perang. Istilahnya tawanan perang. Bila berlakunya tawanan perang itu, maka berlakulah proses ataupun hamba itu. Proses hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Safiyah ini kita kata telah menjadi hamba kepada Dihyah bin Khalifah Al-Kalabi. Kemudian seterusnya secara ringkasnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membebaskan dia daripada perhambaan itu dan menjadikan dia orang yang mulia di kalangan para sahabat Nabi SAW, iaitu sebagai Ummul Mukminin, isteri kepada Nabi SAW, isteri kepada Nabi SAW. Seringkaslah ceritanya. So kita kata Nabi SAW telah menjadikan pembebasan Safiyah itu sebagai mahar pernikahan Nabi SAW dengan Safiyah. Katakan wallahu a'lam. Jadi di situ tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini, yang pertamanya ialah harusnya seseorang itu membebaskan jawazu itq ar-rajul ummatahu. Harusnya seorang lelaki itu membebaskan hamba, membebaskan amatahu, membebaskan hamba je. Boleh katakan kalau misal kata kita ada seorang hamba saya perempuan, ada, wallahu alam, akan datang ada ke ustaz hamba ni, wallahu alam. Ada ke sekarang ni hamba ni, ada ke sekarang ni ustaz, wallahu alam. Saya adalah kita katakan kawan-kawan sahabat-sahabat daripada negara-negara lain masa belajar dulu, dia kata sistem perhambaan ini masih lagi terdapat di sebuah negara di benua Afrika sana. Contohnya di antaranya ialah yang saya ingat saya ialah negara astaghfirullahalazim, kalau dalam bahasa Arabnya dipanggil Shanqiti. Shanqiti ini adalah dia negara dia di benua Afrika, di berhampiran dengan Aljazair dan berhampiran dengan Algeria lah. Berhampiran dengan Algeria. Saya teringat dia punya nama
bahasa Inggerisnya ataupun nama Melayunya saya tak ingat, tapi dalam bahasa Arab dipanggil Shanqiti. Di situ ada masih lagi terdapat hamba, tak silap saya pernah tengok baru ni pun dokumentari. Dalam dokumentari itu pun masih lagi menjelaskan di sana ada lagi terdapatnya perhambaan itu. Tetapi adakah perhambaan di situ masih lagi disahkan oleh syarak ataupun tidak, wallahu a'lam. Tapi negara ini adalah negara Islam. Negara ini adalah negara Islam dan juga majoritinya adalah orang Islam, dan memang mundur, negara yang sangat mundur, dan mereka bercakap ataupun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi. Maknanya mereka bertutur dalam bahasa Arab lah. Bahasa Arab mengikut dialek dia orang lah, dialek negara dia orang, jadi itu Shanqiti. Kalau pergi ke negara Arab Saudi, contohnya Arab Saudi, ramai orang-orang Arab di sana yang berketurunan asal daripada negara ini, dan ramai juga ulama hebat, wallahu alam. Antaranya Syekh kami, Syekh Muhammad Mukhtar Shanqiti rahimahullah, hafizahullah taala wa ardah. Taib, harus seorang itu membebaskan hambanya. Macam tuan-tuan ada hamba perempuan, tuan-tuan nak bebaskan dia, dan kemudiannya tuan-tuan nak bernikah, nak menjadikan dia sebagai isteri, harus. Wa ja'ala 'itqaha sadaqan laha wa takuna zawjatahu. Harus, boleh buat itu. Kemudian yang kedua, annahu la yashtaritu lidzalik idniha wala syuhud wala wali, kama la yashtaritu taqayyud bil lafzil inkah wala tazwij. Di sini kita kata pembebasan ini tidaklah tidak menjadi syarat untuk maknanya untuk mendapatkan keizinannya, saksinya ataupun walinya. Kama la yashtarit taqayyud bi lafzil inkah wala tazwij. Sebab dekat sini ialah dalam konsep kita membebaskan seorang hamba. Dia bila hamba ni dia lainlah, katakan dia tak sama. Sebab hamba ni dia adalah pemilikan ataupun harta. Pemilikan ataupun harta, katakan dia tak sama dengan lelaki perempuan yang lain, katakan perempuan yang merdeka. Kerana kalau perempuan yang merdeka ni kita kena ada saksi, kita kena ada wali, katakan, dan kena ada akad nikah tadi ataupun akad ijab dengan qabul, wallahu a'lam. Maka di sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya yang ketiga, hadis ini menyatakan dalil kepada keharusan mas kahwin itu dalam bentuk yang lain. Contohnya tidak semestinya dalam bentuk harta, tidak semestinya dalam bentuk duit, nilai wang ringgit, tidak. Boleh juga dalam konteks manfaat. Manfaat sama ada diniyah atau duniawiyah. Contohnya, kita nak berkahwin dengan seorang wanita, perempuan ini merdeka, dia syaratkan ataupun dia menyatakan nak kahwin dengan dia, boleh. Jadi tapi maharnya ialah mengajar dia Al-Quran sampai khatam. Contohnya, ataupun mahar Al-Qurannya suaminya kena baca surah Baqarah, contoh. Ataupun maharnya suaminya kena hafal surah Baqarah. Boleh ke macam tu, Ustaz? Katakan boleh, dibenarkan oleh syarak. Yang penting ada manfaatnya, manfaat dari segi agama ataupun duniawi ada, wallahu a'lam. Tetapi jangan berlebih-lebih. Jangan berlebih-lebih, katakan. Nak nikah dengannya boleh, katakan, tapi maharnya mesti hafal Al-Quran 30 juzuk. Contoh, katakan. Ada tak suaminya bakal suami itu mampu tak? Kalau mampu, alhamdulillah, katakan, tak ada masalah, katakan. Dia ada manfaat. Ada yang manfaat dia nak satu nuskhah Al-Quran saja. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah, katakan. Boleh, tak ada masalah, katakan. Selagi mana ada manfaat duniawi ataupun manfaat ukhrawi, maka diharuskan oleh syarak. Wallahu a'lam. Seterusnya, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah ini, fi mithli hadhihi al-qissah fi ziwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala kamali ra'fati wa syafqatihi wa amali bima yaqul. Maka dalam hadis ini menjelaskan kepada kita betapa
menjelaskan kepada kita bahawa sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi SAW yang kasih atau penyayang dan sebagainya, lembut, wallahu alam. Yang kalau kita lihat Safiyah ni yang merupakan seorang hamba, ada hamba dan bapaknya dah faqadat abaha min asra bani Quraizah maktulin, dia telah kehilangan bapanya, telah kehilangan suaminya, kata kan, wallahu alam. Jadi di sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah naikkan martabatnya selepas Islamnya dia, dan Allah jadikan dia sebagai ummul mukminina, wallahu alam. Ada ummul mukminina Safiyah binti Huyai, wallahu alam. Jadi di sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata sedikit tentang syarah atau pensyarahan hadis bab yang hadis yang pertama kita pada pagi ini, wallahu alam. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua, kita lihat hadis yang kedua. Hadis yang kedua, an Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'at wa imra'atun faqalat inni wahabtu nafsi laka faqamat tawilan faqala rajulun ya Rasulullah zawwijniha in lam yakun laka biha haja faqala hal indaka min shay'in tusdiquha فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس غير هذا قال ما أجد قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. Daripada Sahal bin Sa'd As-Sa'idi bahawa Rasulullah SAW telah satu ketika seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW. Faqalat, lalu dia berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya aku hendak menghadiahkan diriku untukmu. Inni wahabtu nafsi laka faqamat tawilan. Lalu wanita tersebut berdiri lama. Faqama, kemudian datang berkata seorang lelaki, ya Rasulullah, kawinkanlah aku dengan dia. Kalau kamu tak berhajat kepada dia, kawinkanlah aku dengan dia. Maka Nabi SAW menyatakan ada kewajipan untuk nak jelaskan ke sini, keperluan ataupun kewajipan mas kahwin itu. Nabi bertanya, hal indaka min syai'in tusdiquha, engkau ada tak sesuatu untuk dijadikan sebagai mas kahwin? Faqala ma indi illa izari hadha. Dah katalah kita sebut, ya Rasulullah, aku tak ada apa dah, aku yang aku ada ni kain ni selai je, izari ni kain ni selai je, dia katakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kata, kalau kau bagi kat dia kain kau, habis kau nak pakai kain apa? Nak. Faltamis ghaira hada, cari yang lain kalau ada. Faqala ma ajid. Lelaki itu kata, tak ada ya Rasulullah, hak ni je ada. Faqala iltamis walau khatiman min hadid. Carilah, katakan, tak apalah kalau dapat besi, cincin besi pun cincin besi lah untuk dijadikan mahar. Faltamasa falam yajid syai'an. Dia pun pergi cari, tak jumpa, tak dapat. Tak ada ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, hal ma'aka syai'un min al-Quran? Maka dia pun tanya kepada sahabat tadi, ya wahai fulan, dia kata, ada tak engkau hafal ayat Quran ke apa ke, ayat sesuatu daripada Al-Quran? Faqala na'am, ya ada ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, zawwajtukaha bima ma'aka min al-Quran. Aku menikahkan kamu dengan dia dengan apa yang ada bersama kamu daripada Al-Quran. Makna hafazan ataupun ayat-ayat Al-Quran yang ada pada sahabat ni tadi dijadikan sebagai mahar, sebagai mahar untuk dinikahkan dengan perempuan tadi. Maksudnya dengan ayat tadi dia ajarlah kepada isteri bakal isterinya. Wallahu a'lam. Di sini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala khussa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahkam laysa li ghairi minha. Tazawwajahu min man tahaba nafsaha lahu bighairi sadaq
kama fi ayati Ahzab, wa imra'atu mu'minatun in wahabat nafsaha lin nabi sallam in arada an-nabi an yastanqihaha khalisatan laka min dunil mu'minin faja'at hadhihi al-mar'ah wahiba nafsaha la'allaha takun ihda nisa'iha. Jadi di sini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, wanita ini datang asalnya dia nak menghadiahkan dirinya untuk Nabi menjadikan dia sebagai seorang isteri, tetapi Nabi SAW telah menikahkan dia dengan lelaki yang lain, wallahu a'lam, dan dia tidak menolak apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, wallahu a'lam. Jadi apa yang kita boleh ambil apa yang di dalam hadis ini, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya harus seorang wanita itu mengketengahkan dirinya untuk berkahwin. Ada jawaz ardul mar'ah bi nafsaha atau rajul ibnatahu. Tidak salah kita katakan orang istilah sekarang ni pergi pergi cari timba. Tak. Boleh ke Ustaz orang perempuan menawarkan dirinya untuk bernikah dengan lelaki? Boleh, tak ada masalah. Seperti mana disebut dalam hadis ni, seorang wanita tadi datang kepada Nabi menawarkan dirinya. Maka di situ menunjukkan keharusan seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi. Harus. Bukan akhir zaman ke tidak. Zaman Nabi lagi dah berlaku. Bukan kata bila sekarang ni perempuan menawarkan dirinya untuk dinikahi dan sebagainya, oh ni dah akhir zaman, dah terbalik dah. Patutnya lelaki menawarkan diri untuk mengahwini seseorang, tapi ini sekarang perempuan pula menawarkan diri untuk dinikahi. Jadi ini dah akhir zaman. Tak ada, itu bukan. Benda ni dah berlaku pada zaman Nabi SAW lagi, di mana di zaman Nabi seorang wanita itu menawarkan dirinya untuk dinikahi. Maka di situ menunjukkan ada keharusan. Ataupun seorang lelaki menawarkan anak perempuannya untuk dinikahi. Ke atas seorang lelaki yang dilihat sebagai lelaki yang saleh, lelaki yang baik, lelaki yang beragama dan sebagainya. Maka situ ada keharusan. Wallahu a'lam. Dan kemudiannya yang kedua, jawaz nazar man lahu raghbah fi ziwaj ila mar'ah allati yuridu ziwaj minha. Daripada hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahawa keharusan seorang itu melihat dahulu bakal isterinya yang hendak dinikahinya. Boleh katakan. Dan hikmahnya di sini ialah dalam riwayat yang lain Nabi kata apa? Unzur ilaiha fahuwa ahra an yu'dam bainakuma. Pergilah lihat ataupun lihatlah perempuan ni dulu yang kamu nak nikahinya. Kerana bila kita lihat tadi ahra an yu'dam bainakuma, maka bila kita lihat tu adalah kita kata keinginan berkahwin tu dengan wanita tersebut makin kuat, makin kukuh. Ni tak tengok lagi, gambar pun tak tengok, orang je pun tak tengok. Kita kata terus nak menikah je. Nanti bila dah menikah tengok isterinya ada cacat ke ataupun sewaktu dengannya dah berlaku masalah nanti kemudian. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situlah keharusannya ataupun sebaiknya seorang lelaki itu ataupun boleh seorang lelaki itu melihat bakal isterinya yang hendak dinikahinya. Wallahu a'lam. Seterusnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga di sini menunjukkan bahawa dalil menyatakan kepada kita bahawa pemerintah itu bagi jika wanita tadi tidak mempunyai wali untuk menikahkan dia, maka seorang pemerintah ataupun melalui wakilnya boleh menikahkan wanita tersebut. Dalam istilahnya dipanggil wali hakim. Wali hakim. Dari sini Nabi SAW menggunakan konsep wali hakim. Mana ketika ini bagi dia sebagai pemerintah
di Madinah ataupun pemerintah dalam negara Islam, dan dia Nabi SAW sebagai ketua, maka dia boleh menikahkan wanita menggunakan kaedah ataupun menggunakan konsep waliha hakim. Dan yang keempat kita boleh ambil daripada hadis ini menjelaskan kepada kita tak boleh tidak mesti kena ada mahar dalam nikah. Dan disebut dalam mahar tersebut disebut mahar tersebut dalam akad nikah itu, seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran, aku nikahkan korang berdua ni dengan apa yang aku nikahkan kamu berdua aku nikahkan kamu dengan wanita ini dengan apa yang ada bersama dengan kamu daripada Al-Quran. Nyatakan zawwajtuka nyatakan senangnya dalam bahasa Arab satu perkataan ni zawwajtuka bima ma'aka minal ataupun zawwajtukuma, istilahnya zawwajtuka saya nikahkan kamu dengan wanita dengan wanita ni, katakan. Itu kita kata lafaz yang menunjukkan bahawa bima ma'aka min al-Quran ataupun bima ma'aka min al-Quran itu adalah mahar. Maka di dalam akad perlu disebut sebagai ataupun mesti disebut mahar tadi. Wallahu alam. Yang kelima, yajuzu an yakuna yasiran jiddan lil ajz. Jadi kalau kata di sini kita tengok bagaimana Nabi SAW meminta sesuatu mahar tadi, dan keringanan yang dilakukan ataupun yang diminta oleh Nabi SAW tak ada ni, bawa sini. Mula Nabi minta ada tak mahar? Dia kata tak ada. Yang ada kainnya. Kalau kain tu bagi masalah lah, katakan. Jadi nak pakai apa? Nabi turunkan, rendahkan lagi, pergi kepada cincin besi. Nabi turunkan lagi kepada sesuatu yang dia miliki ataupun sesuatu yang dia ada daripada Al-Quran, hafazan dia. Jadi di situ ada step-step, boleh turun. Lebih-lebih lagi apabila kita melihat seorang yang sangat baik ataupun seorang yang sangat beriman, orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim. Wallahu a'lam. Ada. Seterusnya, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, iaitu aula dzikr as-saraq fi 'aqd liyakunu aqta' lin-niza'. Kenapa mesti ataupun kenapa perlu sebut mahar itu dalam akad? Supaya kata para ulama perlu disebut dalam akad tadi supaya tidak berlaku sebarang percanggahan selepas akad nikah itu. Selepas akad nikah. Kalau seorang bernikah, Ustaz, misalnya katalah satu persoalan. Tadi saya kata mesti, adakah wajib? Kita kata mahar itu wajib, tetapi adakah perlu disebut dalam akad nikah tadi? Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, Nabi sebut dalam akad. Tapi dari sudut fiqahnya, berdasarkan umum dalil yang ada, adakah apa hukumnya kalau seorang itu menikahkan seorang lelaki, menikahkan seorang lelaki dengan wanita dan tidak menyebut mahar dalam akad nikahnya tadi, dan maharnya telah diketahui cuma tak disebut, ataupun maharnya tidak kita kata digunakan maharnya tidak disebut dan tidak diketahui berapa, istilahnya gitulah. Bagaimana caranya, kaedahnya, dan apa hukum nikahnya tadi? Pertama sekali kita lihat dulu, saya dah nyatakan tadi bahawa mahar hukumnya wajib, tetapi afdalnya disebut dalam akad. Itu kita kena faham. Sebaik-baiknya disebut dalam akad seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maknanya di situ tidaklah menjadi satu kewajipan disebut dalam akad. Bila tidak menjadi satu kewajipan dalam akad, jika tidak disebut
jumlah mahar tersebut dalam akad, maka nikahnya masih lagi sah. Nikahnya masih lagi sah. Orang Arab ni dia kata apa? Zawajtuka ha. Aku nikahkan kau dengan dia. Ada. Hak kawan tu kata qabiltu, saya terima. Dah. Dah. Ini kita Melayu, aku nikahkan di kau dengan si Polan bin Polan, si Polanah binti Polan dengan mas kahwinnya. Kadang-kadang kalau tak sebut nya tu, Allah hai, boleh ulang balik nikahnya lah. Tak. Nikah aku terima, yang kawan tu pun jawab aku terima nikahnya. Ada yang kena aku terima nikah. Tak perlunya, macam-macam istilah nak kan. Dalam bahasa Arab kita tu simple. Zawajtukaha. Zawajtukaha. Aku nikahkan kau dengannya, katakan. Dengannya, katakan, dengan dia. Dia tu makna dia dah yang dah ditentukan ta'yin, ada isteri itulah, katakan. Jadi jawapannya aku terima. Sah, selesai masalah, katakan. Wallahu a'lam. Di situ tentang macam Allah Subhanahu wa taala jelas. Tapi kalau maharnya tak disebut, macam mana ustaz maharnya? Maharnya maka digunakan kaedah mahar mithil. Mahar mithil ni merujuk kepada adik-beradik dia yang telah menikah sebelum ni. Ada tak berapa jumlah mahar yang ada, maka diikut jumlah yang sama. Ataupun kebiasaan dalam masyarakat tadi, berapa maharnya, lalu dia dibayar mengikut mahar mithil yang ada. Ataupun diikut kebiasaan yang mahar yang dibayar dalam kawasan situ pun tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Cuma adat hari ni, mungkin adat di negara orang Arab lah, orang lelaki menghantar kepada perempuan mahar tadi sebelum akad. Lalu dipersetujui lah wanita tadi dan ahli keluarganya. Lepas reda, dah setuju, dah makna terima dia punya mahar tu, barulah berlaku akad. Jadi di sini dia kata maka tak perlulah disebut berapa jumlah mahar tadi dalam akad, katakan. Itu adat. Adat. Ada yang kata mahar tadi berlaku awal. Sebab itu kadang-kadang ada setengahnya dia tak suka letak nama hantaran. Dia semua dia tak nama mahar. Hantaran RM10,000. Maharnya RM24.5 tunai, katakan. Tak. Boleh ke macam tu? Boleh, tak ada masalah, katakan. RM24,000 tu mahar ke? Tak, itu hantaran dan dia tidak dipanggil mahar. Tapi sebaik-baiknya hantaran itu ada ke dalam Islam? Tak ada, dia lebih kaitan dengan adat. Boleh tak saya jadikan hantaran itu masuk dalam jumlah akad? Boleh, tak ada masalah. Apa beza akad dengan mahar dengan hantaran tadi? Saya dah jelaskan pada awal tadi. Pada jelas awal tadi. Wallahu a'lam. Yang ketujuh, anna khutbatan aqd la tajib haitsu lam tuzkar fi hadzal hadis. Kalau kita hari ini bila nak nikah, kita ada khutbah nikah, ada khutbah nikah. Apa hukum khutbah nikah? Itu sunat saja. Itu sunat, tidak wajib. Kalau tak ada khutbah nikah pun, nikahnya tadi dah dianggap sebagai sah. Wallahu a'lam. Disebut dalam hadis ni tak ada apa khutbah pun tak ada. Dia terus dia ada mahar, tak ada mahar, katakan, dan terus berlakunya nikah tadi tanpa ada khutbah. Wallahu a'lam. Yang ke-8, harus mahar mas kahwin itu boleh berlaku dengan sesuatu yang memberi manfaat. Contohnya mengajar Al-Quran, mengajar fiqah, mengajar adab, mengajar untuk buat sesuatu ke, ataupun sesuatu dengan selain daripadanya. Mengajar Al-Quran. Tadi macam saya kata tadi, boleh tak maharnya mengajar isterinya Al-Quran sehingga khatam Al-Quran? Boleh, tak ada masalah, katakan. Boleh, di situ harus. Walaysa bi syai' li'anna al-asl anna al-ahkam 'ammah. Ada lafaz-lafaz yang riwayat yang lain ada dalam hadis yang sama, tapi lafaz yang lain dia kata fa'allimha min al-Quran. Maka ajarlah isteri kamu ini Al-Quran itu. Maka pengajaran tadi, pengajaran suami kepada isteri itu dianggap sebagai manfaat.
dan boleh dijadikan sebagai mas kahwin. Wallahu a'lam. Okey. Anna nikah yan'aqid biqulli lafzin dalla alaih. Nikah ini boleh berlaku dengan apa sahaja lafaz yang merujuk kepada kedua-duanya. Yang lafaz yang merujuk kepada perkahwinan itu sendiri, nikah itu sendiri. Dalil ala dhalik alfaz al-hadis. Ada yang kata zawwajtukaha, aku nikahkan kamu dengannya. Ada yang lafaz yang malaktukaha, aku milikkan kamu untuknya. Ataupun amkannakaha, lafaz yang berbeza-beza dalam riwayat yang berbeza-beza, tetapi ianya merujuk kepada nikah. Jadi di situ kaedah yang ulama sebut, dia kata anna nikah yan'aqidu bikulli lafzin dalla alaih. Sesungguhnya perkahwinan itu ataupun nikah itu terjadi ataupun berlakunya akad nikah itu dengan apa lafaz sekalipun yang merujuk kepada ni. Contohnya, aku kahwinkan kau. Dia tak sebut aku nikahkan kau, dia aku kahwinkan kau. Kahwin tu apa? Kahwin tu nikah lah. Boleh ke itu Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Dia tak terikat kepada lafaz yang khusus. Apa saja lafaz yang merujuk kepada pernikahan tadi, maka dibenarkan. Wallahu a'lam. Walladzina qayyadu al-'aqd bil lafz khas yurajihuna lafz at-tazwij ala ghairi. Ada benda ni ada khilaf lah. Yang katakan bukan tak ada khilaf, ada khilaf di sisi ulama. Wallahu a'lam. Tapi secara umumnya dibolehkan, disebabkan lafaz yang berbeza-beza dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, kita nak lihat seterusnya. Wa fi hadis, dalam hadis ini kita dapat melihat kebaikan ataupun akhlak Nabi SAW, budi bicaranya Nabi SAW dalam menyelesaikan ataupun dalam mempermudahkan orang lain, dalam mempermudahkan para sahabat Nabi SAW. Qala ba'du ulama la dalalah bihadis al-kitab ala jawazi laysa لا دلالة بحديث الكتاب على جواز لبس خاتم الحديد، لأنه لا يلزم من جواز اتخاذ جواز اللبس. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطره وقد أخرج هذا الحديث أصحاب السنن. kata sebagian ulama yatakan لا دلالة بحديث الكتاب على جواز لبس خاتم الحديد. Maka dalam kitab, dalam hadis ini tidak merujuk kepada, kata tadi Ustaz, boleh ke kita pakai cincin daripada besi, katakan. Itu satu bab yang lain, katakan. Hadis itu tidak, hadis yang kita bacakan tidak menyatakan keharusan memakai cincin daripada besi. Sebab dia beza, dipanggil istilahnya al-ittikhaz dan al-lubs. Al-ittikhaz, kita ambil, mungkin cincin tu bukan untuk dipakai, kita ambil je, kita katakan. Itu dia panggil ittikhaz. Ada satu lagi dia kata dipakai. Dipakai mana? Dipakai pada anggota. Maka yang tak dibenarkan ialah memakai, yang dibenarkan ialah mengambil. Beza tuan-tuan. Jangan samakan. Macam kita lah, orang lelaki boleh tak pakai emas? Haram. Boleh tak ambil emas simpan? Harus. Itu beza dia katakan. Itu beza dia antara dua. Kenapa tak boleh pakai? Waqad jaa rajulu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khatim min hadid. Seorang lelaki telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada jarinya ada cincin yang dia perbuat daripada besi. Faqala ma li ara 'alayka hulya atau hilya ahli an-nar. Wahai fulan, kenapa aku lihat kamu memakai perhiasan ahli neraka? Perhiasan ahli
ahli neraka. Bila Nabi sebut perhiasan ahli neraka, la tu juga dia pun cabut. Cabut terus apa ni kita kata cincin yang diperbuat daripada besi tadi. Di situ menunjukkan bahawa kita tak boleh pakai cincin yang diperbuat daripada besi. Laki ke perempuan ke sebab kerana cincin besi ini adalah hilya ahli nar. Dia adalah perhiasan untuk ahli neraka. Dah, wallahu alam. Itu kita kena ingat baik-baik lah. Perhiasan ahli neraka. Nak pakai macam mana Ustaz? Orang lelaki boleh pakai. Kita ada banyak benda yang lain ni. Kita ada timah. Ada. Kita ada timah. Emas je dah. Lelaki tak boleh pakai. Orang perempuan tak ada masalah. Katakan. Boleh pakai emas, timah ke, platinum ke, ataupun platinum ke atau sebagainya. Wallahu alam. Lelaki dia tak boleh pakai emas. Emas tak boleh. Okey, itu hadis yang kedua kita. Dan hadis yang ketiga dalam bab ni, yang terakhir dalam bab ni, tuan-tuan, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Abdurrahman ibn Auf alaihi rad'un za'faran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mahyam?" Faqala, "Ya Rasulullah, tazawwajtu imra'ah." Faqala, ma asdaqtaha? Qala, wazna nawatin min dhahab. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Barakallahu laka, awlim walau bisyat." Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdurrahman, Nabi melihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Saat itu pada dirinya ada bekas perfume, adalah nampak wangian za'faran. Nabi lantas berkata, "Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu?" Katakan, faqal, "Mahyam." Mahyam. Maka jawab Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita." Jawab Abdurrahman bin Auf. Nabi tanya, "Berapa kamu bagi mas kahwin?" Berapa mas kahwin kamu? Berapa jumlah mas kahwin yang kau berikan kepada perempuan tu? Abdurrahman menjawab, "Sekeping emas, nuwat min dhahab." Nabi bersabda, "Semoga Allah memberkatimu. Selenggarakanlah walimah walau hanya dengan sembelih seekor kambing. Aulim walau bisyat." Hadis ini, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi melihat secara makna ijmal hadis ni dulu. Satu hari Nabi melihat Abdurrahman bin Auf ni dia duk pakai wangian za'faran ni, lain lah, ya kan, jarang-jarang pakai wangian ni, ya kan. Bau dia tu lain lah, ya kan, bau ni lain daripada orang lain. Sebab tu Nabi tanya. Nabi tanya pada dia, apa khabar apa semua, ya kan, tak rupanya Abdurrahman bin Auf baru saja bernikah. Baru saja bernikah. Dan Nabi tanya apa dia punya mas kahwinnya, dia kata sekeping emas, ya kan, sekeping emas. Maka Nabi SAW mendoakan keberkatan kepada Abdurrahman bin Auf dan memerintahkan supaya Abdurrahman bin Auf melakukan walimah. Dan walimah itu dilakukan walaupun diarahkan oleh Nabi SAW supaya melakukan walimah walaupun hanya sekadar sembelih seekor kambing sahaja. Wallahu a'lam. Baik, yang pertama, daripada hadis ini kita melihat seolah-olah ataupun dalam syarah hadis para ulama menyatakan bahawa persoalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pertanyaan Nabi kepada Abdurrahman bin Auf
merujuk kepada ingkar, seolah-olah nak mengingkari sesuatu. Maka di sini disebut dalam yang kita boleh ambil daripada hadis ini, para ulama mengatakan bahawa karahah tatayyub bizzafaran, maka dimakruhkan hukum memakai minyak wangi yang dibuat daripada zafaran. Mungkin disebabkan baunya terlalu lain daripada yang lain, wallahu alam, ataupun terlalu wallahu alam. Saya tak boleh nak kata macam mana dia katakan. Maka di sini kita kata seolah-olah tatayyub dengan zafaran itu tidak digalakkan, zafaran. Kita gunakan minyak wangi yang diperbuat daripada zafaran itu tidak digalakkanlah, katakan wallahu alam. Yang kedua, تفقد ولي والقائد لأصحابه وسؤال عن أحوالهم وأعمالهم التي تعنيه وتعنيهم. Di sini sikap Nabi SAW bila melihat seorang itu jarang bersama, bila sekali-kali bila bertemu, bila berjumpa, seringlah bertanyakan khabar, katakan. Itu sikap sebagai seorang pemimpin sebenarnya. Bila pemimpin mengenali orang bawahannya, ketuanya, bila tak ada, dia kena bertanya, dia mana. Kalau berjumpa, apa khabar, nak lama tak jumpa, kata. Itu satu perkara yang sepatutnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Itu juga dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabat Nabi SAW. Bila lama tak jumpa, 2-3 hari tak jumpa, dia start bertanya. Dia start bertanya, katakan. Jumpa je dia bertanya, apa khabar, hai Mahyam, katakan. Baik, yang keseluruhnya dia katakan istihbab takhfif as-sadaq. Maknanya tetap daripada hadis ini menjelaskan juga pada kita galakkan untuk meringankan mas kahwin. Sekeping emas yang diberikan kepada, ataupun nuwat minadhab, maknanya kita kata sekeping emas lah. Sekeping emas ni yang dalam syarah hadis disebutkan berapa nilainya, lebih kurang dalam 5 dirham. 5 dirham saja. 5 darahim. 5 dirham. 5 darahim katakan 5 dirham sahaja. Dia punya nilai lah 5 dirham. Dan yang keempat kita katakan daripada hadis ini, isyarah ila asl sadaq fi nikah bina ala muqtada syara' wal ada. Hadis ini dalilah pensyariatan mas kahwin itu ketika nak melakukan ataupun dalam proses pernikahan. Dan yang seterusnya ialah doa untuk orang yang baru berkahwin itu dengan keberkatan. Ada doa, dan ada juga dalam hadis-hadis Nabi SAW yang lain, barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallahu laka, itu lafaz hadis Nabi SAW. Barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma fil khair. Moga Allah berkati kepada kamu, dan Allah berkati juga ke atas kamu, dan Allah menghimpunkan kepada kamu berdua dengan kebaikan. Itu dengan lafaz yang disebut dalam hadis Nabi SAW, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Itu dalam lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenamnya daripada hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa disyariatkan untuk melakukan walimah. Walimah tidak semestinya kena buat besar-besaran. Walimah sekadar kewajipan untuk kita lakukan, istilahnya untuk mengisytiharkan perkahwinan itu, nak memasyhurkan perkahwinannya tadi. Wallahu a'lam. Dan yang ketujuhnya, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam walimah ini hendaklah kita kata dilakukan ataupun majlis ini, majlis walimah ini sebaik-baiknya menjemput semua golongan. Jangan hanya satu golongan sahaja. Dia jemput semua orang kaya je. Tak. Ataupun dijemput golongan tertentu sahaja, tidak. Semua golongan hendaklah dijemput. Kalau
majlis itu dikhususkan untuk orang kaya sahaja, majlis perkahwinan itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang berada sahaja, kita katakan majlis itu dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kita kata majlis yang boleh dianggap sebagai majlis yang tidak baik. Saya tak ingat ada satu istilah dalam fiqh majlis pernikahan ataupun majlis walimah yang hanya mengkhususkan orang kaya saja. Majlis itu kita sebenarnya tidak perlu hadir sekalipun. Tidak perlu hadir majlis yang sebegitu. Wallahu a'lam. Berkata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, ijma' ulama pada mengharuskan akad nikah itu tanpa menyatakan mas kahwin, tanpa menyatakan mas kahwin, dan seorang wanita itu berhak mendapat mas kahwin secara mahar misil seperti mana yang saya telah sebutkan sebelum ni. Wallahu a'lam. Jadi itu beberapa hadis yang kita dapat laksanakan ataupun kita dapat bacakan pada pagi ini. Moga-moga dapat kita ambil manfaat daripada beberapa hadis yang dibacakan. InsyaAllah kita jumpa lain masa. Lepas ni kita masuk kitabut talaq, kitab pada menyatakan berkaitan dengan talaq. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insyaAllah perbincangan kita pada masa akan datang masuk hadis yang ke 323. 323. InsyaAllah kita jumpa pada masa akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita dan Allah lindungi kita, dan insya-Allah doa juga agar kita dapat kembali kuliah seperti biasa di surau-surau, di masjid-masjid. Amin ya rabbal alamin. Jadi setakat itu saja kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.